Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina bi futuhil 'arifin bika. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. A'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kata Musannif rahmatullah alaih, dan makna Rasul itu seorang manusia yang laki-laki, merdeka, yang sejahtera akan dia oleh Allah Ta'ala daripada aib, yang meliarkan orang daripadanya, lagi baik bangsanya pada pihak mak dan bapaknya, lagi diwahyu Allah kepadanya dengan syarak dan suruh ia dengan menyampaikan dia. Maka jika tiada disuruh dengan menyampaikan dia, maka iaitu Nabi. Maka Nabi saja, dan murad dengan Rasul di sini tertentu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi afdalus salati wassalam. Dan bermula qaul yang sahih. Alhamdulillah, syukur kita Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia anugerah dia, dengan belah ihsan dia masih sambungkan keberengkalian dan kebolehan kita ada atas muka bumi ini. Alhamdulillah, dialah yang hidup dengan kita, mati dengan kita. Alhamdulillah masih hidup lagi pagi ni. Alhamdulillah, dia berikan kita sempurna panca indera dan segala sifat untuk meneruskan kehidupan atas dunia. Alhamdulillah, diberi kita iman, jadi sabab dapat Islam melalui mak ayah kita, melayakkan kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, diberi ada minat yang berterusan setiap hari untuk terus menuntut ilmu yang Allah Ta'ala suruhi. Alhamdulillah, diberi kesihatan, kelapangan masa, keupayaan untuk boleh hadir majlis yang sangat mulia untuk meneruskan bacaan daripada kitab Sirrul Hujar ini, insya-Allah. Kata Musannif rahimahullah taala, dan mana Rasul itu, kita nak sambung ni di atas perkataan matan wassalatu wassalamu ala Rasulillah, dengan makna insya'iyah itu terjemah dia mudah-mudahan. Ada mudah-mudahan gitu kan. Sedangkan asal tak ada. Ada faham mudah-mudahan tu ambil mana? Pasal makna dia adalah makna doa. Walaupun perkataan dia asal di ayat penyata bermula selawat dan salam, itu adalah kedua-duanya atas Rasulullah. Tapi maksudnya mudah-mudahan, ya Allah berikanlah. Dia ada makna doaiyah itu, makna insya'i. Ya Allah berikanlah selawat dan salam, ataupun dengan bahasa lain, ya Allah selawatkanlah, salamkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di atas perkataan matan itulah dia nak sambung bicara ni. Yang terdekat kita bicara selawat apa makna, salam apa makna. Yang ni wassalatu wassalam ala Rasulillah,
siapa pula Rasulullah ni? Kata dia, dah Rasul itu, untuk nama Rasul ni, dia seorang manusia yang laki-laki, merdeka, yang disejahterakan dia oleh Allah Ta'ala daripada aib yang meliarkan orang daripadanya, lagi baik bangsanya pada pihak mak dan bapanya, lagi diwahyu Allah Ta'ala kepadanya dengan syarak, dan disuruh ia Rasul ini dengan menyampaikan dia syarak. Tu tarikh Rasul. Jadi nak panggil Rasul ni siapa? Mesti manusia. Jin tak ada. Malaikat atas nama Rasul yang hantar kat manusia untuk buat dakwah, malaikat tak ada. Malaikat umum Rasul utusan Allah Ta'ala, kerja dia khasnya Jibril kan, membawa wahyu. Utusan juga, tapi bukan dikendaki dengan Rasulullah kat sini. Jadi kita sebut istilah namanya. Jadi mesti manusia, laki-laki, merdeka, dan disejahterakan dia oleh Allah Ta'ala. Wajib i'tiqad Nabi Rasul ni, khas disebut Rasul ni, Allah Ta'ala lepaskan dia, sejahterakan dia, selamatkan dia daripada aib yang meliarkan orang daripadanya. Jadi takkan ada pada Nabi Rasul apa-apa aib yang menyebabkan orang akan menjauhkan diri daripada zat dia, di atas zat dia. Ada penyakit, ada masalah, ada tingkah laku, ada peribadi, ada fizikal dia yang menyebabkan orang tengok dia meluat. Takkan ada. Takkan ada Nabi Rasul buta, tela, pekak. Nabi Rasul ni bengis, apa? Nabi Rasul ni tela, Nabi Rasul ni buta, Nabi Rasul ni berkurap, sopak gila, tak ada. Satu, kita belajar bab akidah, ulama-ulama kita dah penjelaskan bab-bab macam ni. Apa dia? Nabi Rasul ni macam mana? Khuliqta kama ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Semua Nabi Rasul ni seolah-olah dia telah dicipta, telah dibuat fizikal dia oleh Allah Ta'ala, seolah-olah macam mana dia nak rupa dan bentuk badan fizikal dia macam tu lah Allah Ta'ala bagi jadi. Bahasa dia tu kan menunjukkan betapa sempurnanya keadaan yang Allah Ta'ala bagi jadi pada fizikal Nabi dan Rasul. Jadi wajib i'tiqad Nabi Rasul ni takkan ada aib yang meliarkan orang daripadanya, lagi pula mesti baik bangsanya daripada pihak mak dan bapanya. Itu salah fahaman Wahabi, dia kata mak ayah Nabi masuk neraka. Tak betul. Masyhur disebut oleh ulama, dia kata wajib i'tiqad bangsa Nabi dan Rasul ni mesti datang daripada mak ayah dia dan tok nenek moyang dia, mesti daripada keturunan baik-baik. Takkan ada yang istilahnya zina, mencuri, ahli neraka. Tidak. Takkan ada. Nabi Rasul ni, setiap Nabi Rasul, ayah, mak dia mesti selamat daripada api neraka. Satu kalau ada orang tu Nabi Ibrahim, yang bapa dia buat bahala tu, itu bukan bapa dia. Pantas masyhur yang disebut oleh para ulama berdasarkan kaedah-kaedah macam ni, yang tu siapa? Pak menakan dia. Sebut dalam Quran, wa idh qala Ibrahimu li abihi. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim kata kepada abihi. Kalau tengok terjemah tu, abi siapa? Bapa. Sebut bapa tu pasal dah jadi uruf. Pak menakan ni, bila-bila anak menakan yang ayah dia dah meninggal kecil, dia akan panggil abi. Panggil bapa. Satu, wa iz qala Ibrahim li abihi azar. Azar tu bukan bapa, tapi pak menakan dia, bukan bapa dia. Cuma kalau orang tanya siapa nama ayah Nabi Ibrahim, nama ayah dia tak ingat.
ada sebut dalam kitab kan. Tapi Azar tu bukan pak. Itu adalah pak menakan. Jadi pak menakan dia itulah yang buat berhala suruh Nabi Ibrahim jual. Nak sebut kata apa? Mesti wajib mak dengan ayah Nabi, semua Nabi-Nabi Rasul, khasnya Nabi kita Muhammad SAW, atau istilah sebut ulama, mesti keturunan baik dan bebas daripada api neraka. Dan sebelum tu takkan ada yang melalui nak datang benih Nabi Rasul ni daripada benih-benih yang pernah lalu zina, mencuri, merompak, nyamun. Subhanallah, takkan ada benda macam tu. Pasal semua ciri-ciri itu meliarkan orang daripada Nabi Rasul, akan meliarkan orang daripada Nabi Rasul. Kalau katalah ada penceramah, dia bagus, tapi bapak dia tu dulu nak dapat tu hasil luar hubungan apa istilahnya, tak sah taraf antara mak dengan ayah dia. Dia bagus, hafiz Quran, muka comel, tapi dia tu tak sah taraf. Agak-agak macam mana? Walaupun hebat macam mana, orang kata apa? Oi, dia itu memang hebat. Anak luar. Nak? Betul tak saya cakap? Betul, memang ada orang akan ada perasaan macam tu. Betul saya cakap. Orang Ta'ala takkan buat Nabi Rasul dia macam tu. Takkan ada. Takkan ada. Masyhur saya duduk ngaji tu, guru duduk sebut, Nabi Rasul ni mana-mana yang mak dia, mana-mana ayah dia bukan Nabi dan Rasul, walidnya mak ayah mereka ni mati kecil. Dah meninggal masa mereka masih kecil. Ayah Rasul Nabi kita masa dalam kandungan lagi, mak dia meninggal, jadi dia membesar yatim piatu. Kebiasaannya semua Nabi Rasul macam tu. Kebiasaannya semua Nabi Rasul macam tu. Tentu Nabi Ibrahim yatim piatu. Mana Nabi yang bukan bapa dia Nabi Rasul, kebiasaannya Nabi Rasul ni dibesarkan dalam keadaan yatim, tak pun yatim piatu. Yatim maksudnya ayah dia meninggal masa dia belum balik lagi. Piatu ni maksudnya mak pak tak ada lah, meninggal masa dia masih kecil, belum balik. Kalau Nabi Rasul ni yang mak tak ada lah, ayah mereka Nabi Rasul, hak tu memang dalam didikan Nabi Rasul lah. Tentu Nabi Sulaiman ayah dia Nabi Daud, wa warisa Sulaiman Daud. Nabi Sulaiman waris daripada Nabi Daud. Nabi apa? Nabi Yahya datang daripada Nabi Zakaria. Jadi dia Nabi, jadi Nabi Zakaria yang besarkan Nabi Yahya. Adapun yang ayah dia bukan Nabi, bukan Rasul, kebiasaannya mereka dibesarkan dalam keadaan yatim gitu. Antaranya apa? Sebagai dalil nak menunjukkan dia orang ni dalam peliharaan Allah Ta'ala, walaupun yatim, membesar dalam keadaan akhlak yang mulia. Kenapa? Ghalibnya anak yatim ni macam mana? Wangai ya Allah. Ghalibnya dengar tu. Ghalibnya. Pasal dia tak dapat didikan ayah tu, dia lain. Tapi Nabi Rasul macam mana? Masya-Allah. Okey. Ni akidah kita. Nak kata Rasul tu siapa? Jadi mesti baik bangsa dia daripada pihak mak dan bapa dia. Lagi pula diwahyu oleh Allah Ta'ala kepadanya. Jadi antara ciri besar dia wahyu tu lah. Dan Allah Ta'ala takkan silap hantar wahyu pada siapa yang sepatutnya terima wahyu. Kalau ada i'tiqad Allah Ta'ala silap hantar wahyu kepada Nabi Rasul, kufur dengan Allah Ta'ala sekali. Bukan saja salah akidah kat Nabi Rasul, kufur dengan Allah Ta'ala sekali, salah akidah. Maksudnya apa?
pasal ada tanggapan kefahaman bab ketuhanan ni silap kat dia, seolah-olah macam bukan Tuhan dah. Pasal apa? Ada buat silap. Subhanallah. Antara pahaman-pahaman yang kata buat silap, Tuhan buat silap ni apa? Syiah. Kita ingat istilah dia, Ustaz. Boleh ingat tak? Dia ada istilah dia yang dia kata Tuhan ni pelupa. Tuhan tak ingat. Tu yang ada sebahagian Syiah yang bodoh gila punya sesat tu, yang sesat gila lah, ada Syiah yang puak macam tu. Dia kata apa? Jibril ni silap bagi wahyu sepatutnya bukan bagi kat Nabi Muhammad, tapi terbagi sepatutnya bagi dekat Sayyidina Ali, tapi terbagi kat Nabi Muhammad. Patutnya jadi Nabi Rasul sama Sayyidina Ali. Sampai macam tu punya pahaman pun ada. Yalah. Kita yang tak ada ni mujurlah orang tak nak pelihara kita. Baik. Lagi diwahyu oleh Allah Ta'ala kepada dia wahyu dengan syarak. Dan syarak ni syarak mana? Dia mesti syariat atas nama Rasul. Dia ada syarak, yang syarak ni mesti syariat baru. Yang syarak ni syarak baru yang memansuhkan syariat lama. Sama ada mansuh semua ataupun ada sebahagian yang dimansuh sekalipun, walaupun dah ada sebahagian daripada syariat Nabi Rasul dulu yang dimansuh, maka sah untuk dia dipanggil Rasul. Rasul ni dia ada kerja keras berbanding dengan Nabi. Pasal Nabi dia tak ada syariat yang baru untuk dia nak sampaikan. Cuma dia kena sampaikan, kata dia ni Nabi Rasul, dia ni Nabi, dia akan buat kerja amar ma'ruf nahi munkar tu, memang kerja dia dakwah tu apa, dia memang akan menyampaikan apa sepatutnya Allah Ta'ala suruh sampai. Cuma dia tak ada syariat baru untuk disampaikan melalui dia. Tentu bahasa kitab tu kena hadam elok-elok tu. Pasal ramai orang silap dalam mengertikan Nabi Rasul kat sini kan. Allah Ta'ala wahyu kepadanya dengan syarak dan disuruh ia Rasul dengan menyampaikan dia syarak tu. Okay. Maka jika tiada disuruh dengan menyampaikan dia syarak, yang tu selalu orang silap tu, orang sesat itu banyak. Kalau duduk sekolah kebangsaan, inilah kata-kata orang sesat dalam pahaman Nabi Rasul, perbezaan Nabi Rasul. Dia kata apa? Nabi tak menyampai. Dia kata bab tu. Dengar dia tu. Ramai orang sesat dalam bab tu. Dia kata Nabi tak menyampai. Tak menyampai apa? Umum salah dan sesat orang di luar sana tu. Dia kata Nabi ni tak menyampai apa? Nabi ni tak dakwah, Nabi tak menyampai. Nabi ni duduk diam aja. Dia ada sengaja duduk di hutan, duduk di gua untuk beramal sendiri aja, bukan untuk orang lain. Ramai yang cakap macam tu. Baca kitab ke mana saya tak tahu. Kita tak sebut itu kan. Baca betul, boleh faham kita baca apa kan, boleh faham kan. Nabi Rasul ni Allah Ta'ala tak perintahkan untuk menyampaikan akan dia. Ada dia tu. Apa dia tu? Syarak tu yang dia tak sampai. Bukan tak sampai apa-apa langsung. Sampai duduk diam aja. Lepas tu ada yang kata duduk dalam hutan, duduk dalam gua untuk dicontohi oleh masyarakat, tapi dia tak menyampai. Oh, Nabi apa gitu. Ya. Ramai orang silap tu. Hati-hati sikit. Ada kitab lagi besar, lagi akan dihuraikan situ. Tu yang saya selalu sebut. Syarak ni syarak mana? Syarak baru. Syarak baru tu macam mana? Syarak ataupun syariat yang dulu ada tapi sekarang dibatalkan. Ataupun dulu tak ada, ni baru disyariatkan. Ataupun dulu ada, batal, ubah cara lain, style lain, hukum lain, bahasa lain, tempoh lain. Yang tu ialah antara syariat yang dimaksudkan. Dia ada 3 grup tu. Grup syariat yang untuk
Rasul tu adalah nama Rasul. Ya. Lalu saya cerita pun contoh Adam Idris, Nabi Idris adalah Rasul pertama selepas Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam. Pasal apa? Pasal datang Nabi Idris, Allah Ta'ala bagi wahyu yang daripada dialah mulanya syariat tak boleh kahwin adik-beradik, memansuhkan syariat yang ada pada Nabi Adam. Nabi Adam semua kahwin adik-beradik, cuma tak boleh kahwin adik-beradik seperut, yang sepanjang, yang tu tak boleh. Tapi datang yang tu boleh asal dia, tapi datang Nabi Idris batalkan hukum tu. Sebelum Nabi Idris ada lagi Nabi, anak Nabi Adam AS, nama dia Nabi Syis. Pasal apa Nabi? Pasal tak ada syariat baru yang nak disampaikan. Macam mana Nabi Idris datang untuk menyatakan, kata hukum tu dimansuh. Nabi Syis tak ada bawa apa-apa hukum memansuhkan syariat Nabi Adam. Satu dia Nabi, tapi dia dapat wahyu. Amar ma'ruf nahi munkar, mujizat Allah Ta'ala berikan dia, pasti ada. Cuma mujizat apa? Tak semua Nabi Rasul kita tahu apa mujizat Allah Ta'ala bagi pada mereka. Bahkan kita dah belajar dalam bab Rasul ni, apa dia, setiap Nabi Rasul ni, Allah SWT, ya, setiap Nabi Rasul ni pasti ada mujizat Allah Ta'ala beri. Dan Nabi Rasul ni tak semua Allah Ta'ala ceritakan kat kita. Minhum man qasasna ilaika wa minhum man lam naqsushum alaik. Sebahagian daripada Nabi Rasul ni ada yang kami ceritakan, ada sebahagian daripada Nabi Rasul ni kami tak ceritakan kepada kamu, ya Muhammad. Ya, bagi perhati lah. Begitu juga mujizat. Umum Nabi Rasul ni macam mana? Bil mu'jizati uyyidu takarruma. Semua Nabi-Nabi dan Rasul ni bil mu'jizati uyyidu. Mereka ni dimuliakan, diberi bantuan oleh Allah Ta'ala bil mu'jizat, dengan macam-macam mukjizat. Semua Nabi Rasul. Pasal apa bagi mukjizat kat Nabi Rasul? Takarruma. Kerana kemuliaan yang Allah Ta'ala beri pada mereka, dan juga sebagai istidlal, berdalil umat yang ada zaman tu benar ni Nabi Rasul. Nabi Uzair, apa mukjizat dia? Mati 100 tahun bangkit balik. Mati ni bukan kerja kita, nak pergi mati boleh bangun balik. Fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha. Itu Nabi Uzair, sampai dianggap oleh orang Yahudi sebagai anak Tuhan. Sampai macam tu. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Okey, siap. Nak cerita apa tu? Nak cerita beza Nabi Rasul. Jangan silap. Pasal sepanjang saya mengaji, saya belajar sekolah kebangsaan, itulah yang dia ajar. Nabi tak menyampai. Jaga elok. Dengar saya sebut. Tak percaya tuan-tuan buat secara rawak. Saat pergi pasar ke, sembang ke, jumpa siapa-siapa ke, Tok Imam ke, Tok Bilal ke, rata-ratanya tuan-tuan pergi sembang, yang tanya, apa khabar? Dah vaksin belum? 2 dos dah? Itu sembang lah, awal zaman lah ni lah. Lepas tu saya nak sembang sikit boleh tak? Nak tanya sikit boleh tak? Apa beza Nabi Rasul ni? Tanya sikit. Tengok dia jawab apa. Senang je. Mesti dia jawab macam tu. Agak dia jawab apa? Nabi ni tak menyampai, Rasul ni menyampai. Mesti dia jawab gitu. Hatta tanya ustaz sekali pun. Tambah ustaz yang duduk pejabat agama tu. Mulut sedap dia kata. Saja kan saya kata try lah, tengok, tanya, tak percaya sudah. Dengar saya sebut. Iya, dengar saya sebut. Tak ada lah, tak betul lah, pergi tanya kan. Tahu. Rakam, tak je rakam. Minta mahal lah nak rakam. Saya pasal saya tak berapa yakin, ada orang kata macam lain. Betul ke Nabi Rasul ni? Betul, cuba argue dia sikit. Betul ke ada kata ni? Tak pernah dengar pula. Nanti dia kata gini, tak pernah dengar pula Nabi ini menyampai. Nabi setahunya tak menyampai tadi. Dia pula argue kita pula. Itu saya kata, tak payah try, dengar lah. Saya pasal saya ada pengalaman try dah, tak tahu. Dan saya memang yang saya tanya tu Tok Guru, yang kalau memang dia betul-betul Tok Guru, kalau dia betul-betul yang memang mengaji, ikut kitab, ikut disiplin kitab, betul-betul jumpa apa yang sepatutnya dia kena jumpa,
Dan dia mengaji tak tidur. Ngopi rasa gitu. Memang dia jawab serupa punya saya. Habis-habis tidak pun kata dia, umum dakwah Nabi Rasul ni ada. Nabi pun dakwah. Nabi tak menyampai, sampai kata tak menyampai langsung, duduk di gua. Dia kata tak kena cakap itu. Tak kena. Kalau yang memang faham ni takkan cakap macam tu. Tapi jagalah, kena hak ngaji pondok pun cakap macam tu. Itu masalah. Pasal apa ngaji pondok itu? Dengar saya sebut. Jangan kata hak Nabi Rasul. Huruf mat pun tak tahu. Siapa dia tak tahu kan. Satu saya tanya tu, duk pondok huruf mat pun tak tahu. Syarat huruf mat alif waw ya pun tak kenal. Tak boleh sebut macam tu, sebut pun tergagap-gagap. Padahal bengong. Tu saya tak boleh bahasa saya macam tu. Walaupun pondok-pondok, tak semua apa benda yang diajar di pondok tu semua dihadam tu. Ya. Jadi khas kita bicara tu ke Nabi Rasul. Jadi Nabi tak diperintahkan dia untuk menyampaikan dia syariat tu. Maka orang yang tak diperintahkan dia untuk menyampaikan syarak tu yang tak diperintahkan. Dan syarak tu syarak mana? Syarak baru tu. Maka iaitu Nabi saja. Nabi saja. Nabi saja tu apa? Nabi saja, dia bukan Rasul. Itu yang ada am khas mutlak nama dia. Semua Rasul mesti Nabi. Tapi tak semua Nabi Rasul. Pasal apa? Pasal Nabi dia dapat wahyu laki mereka. Tu Rasul pun macam tu. Cuma Rasul ada syariat baru yang diperintahkan untuk disampaikan. Rasul tak ada syariat baru yang diperintahkan untuk dia sampaikan. Hatu Nabi. Jadi tak semua Nabi jadi Rasul. Dalam satu zaman kalau ada dua Rasul, maksudnya dua-dua orang tu dia ada bahagian masing-masing menceritakan hukum hakam melalui mereka. Macam kisah Nabi Harun, Nabi Musa, dua-dua orang tu. Kenapa dua-dua Rasul? Pasal dua-dua tu ada tugasan bagi hukum hakam. Nabi Musa cara Nabi Musa, Nabi Harun cara Nabi Harun. Dia atas kaedah faham ulama macam tu. Kalau dalam masa yang sama, zaman Nabi Musa antara zaman yang ramai Nabi hidup pada zaman dia hidup tu. Siapa dia ni? Nabi Musa ada, Nabi Yusha, ada Nabi Samuel, ada Nabi kita pun tak dengar nama-nama kan. Nabi kan antara yang Nabi Musa jumpa Nabi Khidir kan. Pasal apa? Nabi Khidir dia Nabi. Pasal dia tak ada syariat baru yang dia kena sampaikan. Nisbah dia nak kena sampaikan tak ada. Yang syariat baru tu tak ada. Pasal tu walaupun hidup zaman Nabi Musa, dia tak jadi Rasul. Pasal apa tak jadi Rasul? Di atas cerita yang pelik dengar cerita dia, yang tu kot ada orang kata Nabi ni ada duduk kat laut, ada duduk kat hutan, ada duduk dekat gua. Dia beramal untuk diri dia saja, tak untuk orang lain. Pasal apa? Pasal dia tak diperintahkan untuk menyampai. Biar betul. Sebut jangan duk merepek. Sebut macam-macam. Baik. Apa lagi nak sebut ni? Nak sebut asal, jangan duk sebut merepek macam-macam. Baru ni apa dalam grup tu? Allahumma salli. Grup pun grup Riyadul Taman-taman ilmu Islam. Dia punya grup tu taman-taman ilmu Islam. Dia orang minta supaya jawab dan mengukaikan satu persoalan, ada orang timbul macam ni. Dia kata La ilaha illallah tu, banyak orang terjemah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Kata dia terjemahan tu salah.
Pasal apa? Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Sedangkan sebut tu tiada la ilaha illallah. Disebut ilah, tak ada pun ya'budu, tak ada pun yu'badu. Tak ada perkataan sembah situ kata dia. Main mana ni? Tak betul ni terjemah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada yang layak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Tak ada perkataan disembah dengan sebenarnya kat situ. Dekat ilah tu kata dia. Yang ada ilah, tiada Tuhan melainkan Allah. Bukan tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Ni mereka macam-macam ni. Saya nak betulkan kalimah syahadah yang telah dimanipulasikan terjemahan dia. Bengong. Dalam kumpulan tu ada juga ustaz ngaji petani, ngaji ni. Dia yang kata, tuan-tuan macam mana? Yalah bengong. Kalau ikut sepak bodoh nak mampu. Tak faham langsung ilah tu apa. Persoalan macam tu dia boleh layan. Tak tahu saya kata bengong apa kamu. Kalau yang tanya tu bengong, saya tak heran. Dalam grup tu ustaz ramai. Tapi yang persoal tu ustaz lah tu. Jadi Tok Naib pula tu. Bengong tu. Orang Kuala lah tu. Orang Kuala mana tu? Bengong tu. Apa lah. Patutnya apa? Lempar je siapa dia bodoh sampai tengah ni. Dia termasuk dalam Syekh Maklum Fiddin Biddarurah. Ni punca dia pasal apa? Dengar saya sebut apa? Ngaji bahasa Arab separuh tiang. Ngaji bahasa Arab. La ilaha. Apa ilah? Ilah mana apa? La ilaha. La ilah. La tidak. Tiada. Ilah Tuhan. Ilah tu Tuhan. Tiadalah Tuhan. Ilah melainkan Allah. Tiadalah Tuhan melainkan Allah. Ni tiadalah yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Mana ada yu'badu, mana ada abadah, yu'badu, ya'budu, mana ada kan? Macam terror tak bahasa Arab? Terror? Terror lah habis bodoh. Terror lah habis bodoh. Dia tak faham ilah tu apa. Mesti nama ilah. Oh Masya Allah, tak boleh saya bang baran ni. Tapi dalam grup tu saya tak baran lah. Saya baran macam ni. Saya tak rajin menulis tu lah. Menulis lambat. Awak bukan kaki handset. Buka handset buka lah tapi bukan apa keyboard warrior. Saya nak tulis nombor IC pun tanya Pak Is tu. Pak Is lain lah. Tak ada buah Pak Is tulis nombor. Macam tu lah. Saya dah tu pun tengok betul lah. Saya aku silap-silap. Dan tu saya tak menulis. Bercakap macam ni tak boleh lah. Bercakap macam main aku tampak ya. Cakap tu menulis bukan saya. Menulis bagi orang lain. Apa nak cerita ni? Bab tu yang kata duduk zaman kita ni fitnah besar. Sampai orang yang dah mengaji pun bodoh sampai dia tak tahu apa yang ada ilmu dia. Ni lah saya sebut. Satu saya nak cakap macam tu. Ustaz tu jadi Tok Naib tu bodoh lagi. Siapa dia tu tanya lain. Duk tanya lah macam mana tuan-tuan. Ya Allah. Ni kalau lempar Nabi dengan Rasulullah macam mana tuan-tuan? Ada pendapat kata macam ni. Dia apa dia tak kenal buta hak mana hak dan batil. Tak kenal mana kaca dan permata. Dan saya tak heran masa ustaz tu dia ada mirip suka geng Wahabi. Dia ada suka mirip Wahabi. Pada dia ada seorang yang nama dia orang panggil Lena tu. Lena Maulana tu. Pada dia tokoh tu. Pada dia ilmuwan, banyak ilmu, kitab banyak. La ilaha illallah. Cerita tu dia, siapa dia? Tuan-tuan tak kenal. Bukan kawan Lena tu kan. Kawan Lena tu lari-lari bagi lutut je tu. Siap. Dan murad dengan Rasul. Okey. Siap. Jadi
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rasulillah tu siapa? Rasul dia sebut. Baik, siapa dia Rasulillah ni? Sedangkan apa lafaz dia Rasulillah, asal terjemah tu utusan Allah. Datang pula lafaz mufrad Rasulillah, bukan Rusulillah. Pasal Rasulun, Rasulani, Rusul. Rusul jamak daripada Rasul. Dalam Quran, tilkar rusulu faddalna amanar rasulu. Tu rasulu mufrad. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Rusul jamak, rasul mufrad, tasniah rasulani, rasulaini. Bahasa Arab yang tu mesti mahir, kena mahir kan, tak macam mana nak ambil faham. Jadi asal yang sebut murad ni bahasa Arab dikendaki dengan rasul di sini mana? Dalam matan. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Mudah-mudahan salawat dan salam ke atas Rasulullah. Siapa Rasulullah ni? Tu disebut murad tu. Kalau saya sebut tanya sikit macam ni boleh tak? Pandai tak jawab? Orang bodoh kena pandai jawab ni. Rasulillah. Makrifah nak kira? Tak belajar lagi. Saya tanya, saya dah belajar lah. Mana ada tak naik lagi ni? Tengok. Mana ikhtiari? Untuk belakang pula lah. Makrifah nak kira? Kau ikhtiari ke ikhtirari? Tak faham tak? Nazari ke daruri? Saja bagi soalan istilah itu. Nak kira makrifah Rasulillah lah. Tak kerti nak jawab. Tak boleh. Tak ada kayu ukor lagi. Tak kenal kaca dan permata macam mana. Tak kenal jantan betina pun. Makrifah nak kira tak kenal. Yang buat slide tu. Budak-budak yang bagus-bagus ni saya tak heran lah, tak tahu kan. Tak boleh. Makrifah nak kira. Nak kira kan? Pasal apa? Pasal tak ada alilam. Betul ke? Isi makrifah ada berapa? Ada 4, 5, ke 6, ke 7, ke 8. Aku ulang ke banyak-banyak tu. Kalau jurumiyah disebut apa? Jurumiyah macam mana jurumiyah? Wal ma'rifatu. Cuba sebut dia, apa dia? Asyalam, domir al-ilam, isyalam, domir al-ilam, apa tu? Isim mubham. Isim mubham lah. Isim sanda mana 4. Ada tak Rasulillah tu mana-mana? Tak ada. Yang ni yang leceh. Tak kenal punya. Nombor 4 tu lah. Nombor 4 apa? Nombor 5 tu lah. Rasulullah. Apa Allah tu makrifah tak? Apa hubungan antara Rasul dengan Allah tu? Susun dalam bentuk apa tu? Mubtada khabar ke? Naib manun ke? Badal ke? Apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih makrifah tak Rasul? Pasal apa makrifah? Idhafat pada isi makrifah lah. Apa pangkat mudhaf ilaih, itulah penangkap mudhaf. Kalau mudhaf ilaih tu mentabat isi alam, dapat isi alam lah dia. Kalau mentabat isi mausul, dapat isi mausul lah pada mudhaf. Melainkan domir aja. Kalau domir mudhaf ilaih dan domir rasuluhu, hu tu domir isi makrifah. Mudhaf tak dapat mentabat mudhaf ilaih. Tan domir tu dia hanya dapat mentabat isi alam. Tu khas ngaji ni. Ngaji yang tiba tu. Buat isi makrifah. Itu yang kena ngaji nahwu tu. Atas soalan asal
makrifah tak Rasulullah tu? Dia proper noun ke common noun? Tuan putih isim makrifah ke isim nakirah? Makrifah pasal apa? Pasal idhafat kepada isim makrifah adalah makrifah, melainkan idhafat pada isim yang nakirah, yang mudhafu ilaih itu nakirah. Kalau sebut Gulamu Zaidin, gulam tu jadi makrifah pasal idhafat pada Zaidin. Tapi gulam, kalau gulamur rajuli ada alif lam, makrifah gulamur rajul, gulam tu makrifah dapat martabat rajul. Tapi gulamur rajulin itu kan makrifah. Pasal apa? Pasal mudhaf ilaih ada nakirah, maka mudhaf pun dapat martabat nakirah saja. Cuma dia liifadati takhsis, bukan liifadati ta'rif. Istilah dia memberikan faham makna khas. Pasal gulamur rajul terkeluar daripada dia gulamum ratin. Tapi gulamur rajul mana? Umum lagi, besar lagi tu, common knowledge tu, common noun tu. Tapi kalau gulamur rajul, siapa ar-rajul itu? Ada alif lam ma'rifah. Kalau dia alif lam lil zihni, lil ahdi zihni, mesti kenal ar-rajul tu siapa? Usul Arab macam ni tau, ngaji. Kena satu. Agak tak boleh faham tak? Tak boleh faham tak? Tapi kau kena dengar tau. Esok, bawah ini ustaz. Kena dengar. Saya dulu tegur je tu lah. Apa benda lah itu makrifah. Domain tak domain lebih dapat tinggi pada domain, dapat tak dapat martabat domain, dapat isim makrifah. Dia dah. Mesti cakap ni perkataan dia ni. Masa tu tengok kita ada, tak kerti tengok lagi. Tak kerti tengok dobek mana. Ada dengar dia cakap. Bila kita ngaji bab dia khas bab tu, kutip betul-betul tu, ambil tu. Selit satu tu. Jumpa tu semua boleh baling, pisau boleh baling. Ni macam ninja tu. Gebung, boom, hilang. Lagi pakai semua senjata tu. Betul apa? Pekakas alat dia bagi. Saja sebut bab tu. Jadi makrifah tak Rasulullah tu? Makrifah lah. Pasal idhafat pada isim makrifah, makrifah lah mudah tu. Tu dia kata murad tu. Walaupun tengok Rasulullah tu macam umum tang Rasulullah, tapi pasal idhafat kepada makrifah, dia dapat martabat makrifah. Dan siapa dikenaki tu, tu dia nak sebut. Mana dia? Murad dengan Rasul di sini tertentulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi afdalus salati wassalami. Siap. Situ je. Jadi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Siapa Rasulillah ni? Bahasa lainnya wassalatu wassalamu ala Muhammad. Kita hadap macam mana? Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Siap. Jadi siapa Rasulullah tu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bermula kaul yang sahih daripada beberapa kaul bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengambil manfaat dengan solat orang yang membaca solat atasnya seperti segala nabi yang lainnya. Jangan dikatakan betapakah tu rasanya, betapakah yang demikian itu, padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah dijadikan dia oleh Allah Taala dengan kesempurnaan,
Kerana bahawasanya jika ada di sana sempurna. Para tak ada, betul lah tu. Kesempurnaan. Sempurna tu sepatutnya. Kerana bahawasanya jika ada di sana sempurna, maka hanyalah pada Allah Ta'ala sempurna, yang lebih daripadanya. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada tiap-tiap nafas dan lahzah sentiasa naik di atas sempurna, lebih daripada sempurna yang dahulu, seperti firman Allah Ta'ala, walal akhiratu khairul laka minal ula, yakni lahzah yang terkebelakang itu terlebih baik engkau ya Muhammad daripada lahzah yang terdahulu. Tetapi tiada harus kita katakan dengan bahawasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengambil manfaat dengan solat orang yang memberi solat atasnya, melainkan pada tempat mengajar dan berguru juga. Ya. Kita nak bicara ni, bab ni bagi faham elok-elok. Tempat mengaji je boleh sebut, tempat lain nak sebut hati-hati sikit. Pasal apa? Tak gendeng kaya lagi, silap jadi sesat lah. Apa dia? Tengok. Bermula qaul yang sahih, pendapat yang sahih, pendapat betul lah. Bila sahih maksudnya sebalik ni dhaif. Daripada beberapa qaul, daripada beberapa pendapat ulama-ulama kita berkenaan dengan selawat ni ke atas Nabi. Apa dia? Bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengambil manfaat dengan solat orang yang membaca solat atasnya. Pernyataan ni macam tu. Cuma bahasa kitabnya ni, apa maksud dia? Dengan bahasa kita yang agak lebih, apa nak sebut, lebih beradab dan berdisiplin macam ni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, bila kita berselawat atas dia, naik tak martabat dia. Macam itulah sikit bahasa dia. Maksudnya dia dapat manfaat tak dengan sebab kita berdoa? Memang dia dah sempurna, dah, betul tak? Nabi Muhammad sempurna tak sempurna lagi? Azali lagi orang salah nak bagi jadi dia memang sebab seabdul makhluk. Lepas tu bila kita berselawat ni, ada tak dia dapat manfaat daripada selawat kita? Yang tu kena faham. Yang tu nak faham tu lah. Ada tak bila kita berselawat ni dia ambil manfaat, ataupun kita berselawat ni dia duduk jatuh nak jawab tu dulu lah. Kita berselawat ni Nabi Muhammad dapat manfaat tak? Yang itulah bahasa dia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni pendapat sahih kata dia mengambil manfaat dengan solat orang yang membaca solat atasnya. Maksud kata dia mengambil manfaat ni, selawat kita, selawat dan salam kita berselawat atas Nabi tu ada manfaatnya, ada sesuatu Allah Ta'ala beri dengan sebab doa kita ke Rasulullah. Walaupun sebenarnya Rasulullah tak perlu dah hajat kepada doa kita, pasal Allah Ta'ala dah jadikan dia sempurna. Kita bukan nak bicara tentang masalah Rasulullah tu sempurna tak sempurna. Kita nak bicara adakah selawat yang kita duk berselawat salam atas Rasulullah ni, dengan berselawat tu ada jadi sesuatu kat Rasulullah? Jawapannya iyalah. Iyalah. Cuma bahasa sekali lalu tak kena gaya nanti, seolah-olah macam Rasulullah ni, tengok sekali lalu tengok bahasa dia sebut, seolah-olah Rasulullah ni ambil manfaat daripada selawat kita. Kalau kita tak selawat nanti macam ada satu kekurangan kat dia. Kalau bahasa macam tu faham salah, bukan macam tu maksud dia. Sekali lalu ada faham macam tu kan, betul kan? Dengar sekali lagi saya baca. Itu yang disebut belakang nanti dia kata apa? Tak boleh sebut bab ni melainkan pada tempat mengajar dan berguru saja. Tempat mengaji ya. Bab ni jangan duk bahas pada tempat lain. Siapa? Nanti orang tak faham, orang akan jadi salah. Dia kata apa? Nabi Muhammad pun ambil manfaat daripada selawat kita. Kalau kita tak selawat, menggelepar dia. Takut ayat tu keluar. Tak menggelepar tu. Kita memang kalau tak ada rahmat daripada Rasulullah, menggelepar kita. Rasulullah pun kalau kita tak selawat,
Di atas dia ambil manfaat daripada selawat kita, yang mengelepon dia, subhanallah. Jangan silap sebut macam tu. Jadi perkataan kata Rasulullah ambil manfaat dengan selawat, orang duk baca selawat ni, bahasa lain tu saya kata dengan bahasa yang lebih beradab. Atas bahas mungkin ulama kita dia guna bahasa dia lah. Tapi atas bahasa kita yang lebih beradab macam ni, selawat dan salam kita beri pada Rasulullah ni, walaupun Allah Ta'ala dah jadikan Rasulullah sempurna, dengan kita berselawat ni, Allah Ta'ala sempurnakan lagi keadaan yang ada pada Nabi kita Muhammad SAW dengan sebab doa kita. Pasal kaedah kita ahli sunnah wal jamaah, wa indana annad du'a ayyanfa'u kama minal qur'ani wa'dan yusma'u. Di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, doa dia akan beri manfaat. Macam mana? Kalau lapar makan nasi, manfaat tak makan nasi? Tak bermanfaat. Pasal Allah yang bagi kenyang. Bagi kenyang memang Allah bagi kenyang, tapi manfaat tak makan nasi. Kalau tak manfaat, tak usah makan lah. Manfaat tak? Manfaat. Itu bermanfaat tak selawat kita ke Rasulullah? Rasulullah bermanfaat tak? Ya, bermanfaat. Jadi kalau bermanfaat, adakah dengan kita berselawat ke Rasulullah akan dapat satu kedudukan yang tinggi dengan atas peraturan sahabat-sahabat ni? Kita berselawat ke Rasulullah, Allah Ta'ala beri kemuliaan pada Rasulullah. Ada tak? Yang tu bermanfaat tak tentu? Yang tu yang dia nak bicara tu. Yang Nabi Muhammad ni ambil manfaat. Tu bahasa dia lah. Maksudnya selawat dan salam yang kita beri pada Rasulullah ni, dia bermanfaat ke Rasulullah. Okey. Dia bukan satu benda yang sia-sia, sebut gitu saja, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak. Jadi itu yang dikata bermanfaat kat Nabi kita Muhammad SAW. Seperti segala Nabi yang lain. Macam mana Nabi lain sama? Kita sebut Nabi Isa alaihi salam. Ada manfaat kat dia dengan kita berselawat dan doakan salam kepada Nabi Isa alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam. Jangan dikatakan, okey, yang ni dia betulkan salah tanggap. Apa dia? Jangan kata macam ni. Dan jangan ada pahaman macam ni, duk muskil-muskil macam ni. Betapakah yang demikian itu? Macam mana pula Nabi ambil manfaat daripada selawat kita? Padahal Nabi kita Muhammad SAW itu telah dijadikan dia oleh Allah Ta'ala dengan kesempurnaan. Kan dia sempurna dah. Dari sudut dia sempurna, memang sempurna. Tapi dia bukan Tuhan. Allah, kita puji dia, sikit pun tak naikkan martabat dia. Kita semua ibadat Allah sikit pun tak menaikkan darjat dia dengan sebab kita duk ibadat pada dia. Kalau ada iblis yang kufur dengan Allah Ta'ala, sedikit pun tak mengurangkan martabat yang Allah Ta'ala yang mulia pasal dia ilah. Tu Tuhan, tu Allah. Nabi Muhammad makhluk. Bila makhluk, boleh tak martabat dia naik turun? Boleh. Cuma dia Nabi Rasul takkan kurang martabat dia. Martabat dia sentiasa naik. Walaupun dah tinggi, dengan kita berselawat dan salam pada Rasulullah, sambung ayat tu, makin tinggilah martabat Rasulullah. Walaupun Allah Ta'ala dah letakkan Nabi Muhammad ni pada maqam yang tinggi, dia dah memang duduk martabat yang sangat mulia, seabad-abad makhluk. Walaupun begitu, dengan kita berselawat, adakah Allah Ta'ala meninggikan lagi martabat dia dengan selawat dan salam kita? Jawapannya macam mana? Ya. Pasal dia bukan Tuhan, dia makhluk. Jadi bila dia bukan makhluk, kaedah kita pula doa ni yang fa'u, apa dia? Dengan sebab kita berselawat, akan Allah Ta'ala berikan satu kedudukan yang mulia, menambahkan kemuliaan yang Allah Ta'ala dah beri pada Rasulullah atas perjalanan sahabat-sahabat kita berselawat pada dia. Itu kaedah. Itu pendapat paling kuat ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma bahasa dia pakai tu yang dia tak bagi bercakap melainkan pada majlis ilmu saja. Pasal takut silap bab ni je.
Satu mengaji kena ngaji elok. Jadi Nabi Muhammad ni atas persoalan tadi kata dia. Jadi tulisan pun ada tertinggal tu. Dikatakan, jangan dikatakan betapakah. Kah tu patutnya ada kaf. Padahal Nabi kita Muhammad SAW telah dijadikan akan dia oleh Allah Ta'ala dengan kesempurnaan kerana bahawasanya. Okey. Ni jawapan bagi masalah tu. Kerana bahawasanya jika ada di sana sempurna, maka hanyalah pada Allah Ta'ala yang sempurna. Yang sempurna. Kalau disebut sempurna, yang memang pasti sempurna, yang takkan ada tambah kurang, siapa? Hanya Allah. Allah dulu, kini, selamanya, macam mana? Macam itulah. Tak ada sebarang apa-apa perubahan berlaku pada Allah Ta'ala. Siapa? Dia Tuhan. Dia ilah. Andai kata dia jadi makin mulia, makin mulia, makin mulia, bukan Tuhan tu, pasal dia boleh bertambah. Maksudnya ada kekurangan lagi kat dia. Pasal tu dia boleh bertambah. Tak, mustahil macam tu. Dalam hadis ada isyarat. Kana Allahu alam yakun syai'un mahu wa huwal ana kama alaihi kan. Atau kama qala. Allah Ta'ala memang dia ada. Sekarang ni dia adalah macam mana dia dulu ada, macam itulah dia sekarang. Kalau bahasa terjemah kita, Allah Ta'ala dia tak berubah. Tak ada satu pun makhluk mengubah dia. Bahkan makhluk ni lah yang duk berubah-ubah. Ya Allah mengubahkan semua makhluk. Antara makhluk tu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad berubah-ubah lah. Berubah. Cuma dia bukan berubah daripada tak elok pada elok. Tak. Dia sentiasa makin elok, makin elok, makin elok, makin elok. Setiap hari makin tinggi kedudukan dia. Antara sebab tinggi Allah Ta'ala tinggikan kedudukan dia tu atas sebab apa? Sebab selawat dan salam yang diberikan oleh umat dia kepada dia. Doa selawat dan salam yang diberikan oleh umat, Allah Ta'ala meninggikan lagi kedudukan Nabi Muhammad. Jadi kalau atas bicara sempurna ni hanya yang sempurna ni Allah. Yang lebih daripadanya lebih pada Nabi Muhammad. Maka Nabi kita Muhammad SAW itu pada tiap-tiap nafas dan lahzah tu detik, setiap nafas kita duduk bernafas ni dan setiap detik masa duduk berlalu ni sentiasa naik di atas sempurna. Kesempurnaan yang ada pada dia lebih daripada sempurna yang dahulu. Setiap detik dan saat ni dia ibarat macam ada akaun, setiap detik ada orang infak sekupang bopi bahasa itu. Boleh faham saya sebut itu? Boleh faham macam tu kan? Zaman orang online ni macam tu kan? Kita dah jutawan dah, macam mana? Oh, setiap detik saat ada naik duit saham, bopi bahasa gitu kan? Saham, forex, bitcoin, orang infak, lagi duk berniaga. Duk naik, tak turun langsung. Setiap detik saat. Rasulullah macam mana? Yang tu buat misal lah. Buat misal. Walillahil masalul a'la. Jadi Rasulullah ni dia sentiasa sempurna daripada satu ketika ke satu ketika yang lain. Nak kira lah ni dengan dulu macam mana? Lah ni lagi sempurna kedudukan dia dan Allah Ta'ala tinggikan dia berbanding dengan kedudukan dulu. Dulu pun mulia dah, tapi kemuliaan sekarang lebih lagi. Antara sebab dia pasal doa dan selawat dan salam umat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalil? Ni isyarat dia. Firman Allah Ta'ala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Belajar tafsir sikit. Ini tahu mana asal terjemah tu? Kalau tengok Arab tu sendiri, walal akhirah, sesungguhnya, walal akhiratu tu mubtada' tu, lam pada lal akhirah tu dipanggil lamul ibtida'. Antara lamul ibtida' ni masuk pada mubtada', antara lamul ibtida' ni masuk pada khabar mubtada', yang sebelum dia ada inna yang nakirah kan. Innal insana lafi khusrin, lafi itu dipanggil lamul ibtida'. Itu dia pelajaran nahwu dia. Yang ni bukan masuk pada khabar mubtada', yang ni masuk pada mubtada'. Satu baca
walal akhiratu. Dia bukan walil akhirati, bukan. Kalau lil akhirati huruf jar. Tapi walal akhiratu. Akhiratu mubtada. Lal akhiratu lamul ibtida. Apa fungsi dia? Fungsi lamul ibtida untuk taukid kan apa ayat yang nak disebut tu. Jadi asal terjemah tu walal akhirah, sesungguhnya akhirah tu antara mana akhir, yang kemudian ni, zaman yang terkemudian ni, khairun adalah lebih baik laka bagi kamu. Ka tu ayat tu sebab khusus turun ayat Quran ni ke Nabi Muhammad. Khairun khairun khairun, lebih baik minal ula, daripada yang terdahulu, daripada yang awal dulu, daripada yang sebelumnya. Akhirah ula. Ula tu makna daripada awal. Jadi awal dengan akhir, Rasulullah ni akhir lagi tinggi martabat dia berbanding dengan awal. Kalau saya nak guna bahasa itu. Jadi ini dalil daripada Quran nak menunjukkan memang Rasulullah ni martabat dia macam mana? Setiap hari makin naik. Apa dalil? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa wajah khairun tu? Boleh faham soalan? Apa wajah Rasulullah ni lebih baik dulu pada kemudian? Apa wajah dia? Sebab selawat Nabi sallallahu. Ataupun bahasa lain kalau tak faham sebab apa elak dia, wajah dia. Apa sebab Allah Taala naik dan tinggikan martabat Rasulullah ni? Antara sahabat-sahabat naik tu pasal apa? Sebab selawat dan salam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah. Asal terjemah dia pakai yang ditulis, yakni lahzah yang terkebelakang, titik bar tak apa jelas. Terlebih baik bagi engkau tu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada lahzah yang terdahulu. Jadi itulah masuk walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau tengok terjemah agak faham tak? Yang tu ni dah bagi tafsir. Kalau ikut asal terjemah, sesungguhnya yang kemudian itu adalah apa? Lebih baik daripada kamu wahai Muhammad daripada yang sebelumnya. Tak faham gitu tak? Jadi dalil ayat Quran tu nak menunjukkan Rasulullah ni, kalau kata esok kiamat apa akan jadi dengan sekarang? Adakah tinggi lagi martabat dia daripada apa yang sekarang ada pada dia? Ya, tinggi lagi. Pasal apa? Dia sentiasa bertambah. Makin kenal Allah Taala, kenal. Bertambah Rasulullah ni setiap detik dan saat. Baik. Sikit peringatan di sini, apa dia? Tetapi tiada harus kita katakan dengan bahawasanya Nabi kita Muhammad SAW ni mengambil manfaat dengan solat orang yang memberi solat atasnya, melainkan pada tempat mengajar dan berguru juga. Macam kita ni memang belajar dan berguru. Jadi bab ni tak usah sembang melainkan pada ahli ilmu. Kau tu sembang dengan orang awam macam mana? Takut dia tergelincir. Lama pula faham, lagi datang muskil pada dia, hilang pula jazam pada Rasulullah, bahkan timbul syak. Itu bahaya sangat. Yang ni yang dipanggil ilmu tak manfaat. Itu bila tak manfaat pada orang awam, bila kita faham macam ni, bahkan dia jadi mudarat. Itu yang ulama suruh kita silentkan dia, diamkan dia, melainkan hanya bahas bab ni pada ahli dia. Alhamdulillah. Kalau ikut selesai itu, jadi ayat yang kita sebut dengan bahasa beradab sikit apa dia? Dengan sebab salawat dan salam yang diucapkan oleh semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Allah Taala tinggikan martabat dan kedudukan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia punya rumusan berkenaan selawat dan salam ni. Pasal Rasulullah pun makhluk, memang Allah Taala jadikan dia setiap detik dan saat
kemuliaan dia makin hebat, dan dia ambil manfaat, dan selawat kita bermanfaat ke Rasulullah. Macam tu bahasa tu lebih beradab. Seterusnya i'lam. Okay. Soalan kalau ada, tidak tangguh dulu situ. Boleh? Ada apa? Ya. Ya. Supaya tak bergantung pada mak ayah dia, hanya bergantung pada Allah Taala. Ya, betul. Daripada kecil lagi, betul. Ya. Soalan untuk pengesahan di atas akidah yang telah disebut oleh para ulama kita dan fakta-fakta sejarah yang ada atas apa yang telah diimani oleh mereka, dikaji oleh mereka, dapat daripada satu guru sampai kita ni. Apa dia? Wajib i'tiqad, berpegang Rasulullah ni, semua Nabi Rasul yang kalau bukan ayah dia Nabi ataupun Rasul, ghalibnya Allah Ta'ala besarkan mereka ni dalam keadaan yatim piatu. Antaranya boleh tak dikatakan dia adalah hikmah dia supaya setiap Nabi Rasul ni dia tidak akan ada pergantungan dengan makhluk sama sekali, bahkan hanya pergantungan besar dia hanya kepada Allah. Belajar berdikari daripada kecil. Misal kita ni kalau ada mak daripada kecil dengan bapak, ada mak bapak daripada kecil, macam manja tak? Duit tak ada macam mana? Halu je kau mak. Halu bapak kan payah. Bapak tak bagi, halu mak. Nabi Rasul macam mana? Nak halu siapa? Bapak tak nak, mak tak nak. Jadi yang tu satu tarbiyah untuk Nabi Rasul. Nabi Rasul memang kena ujian banyak. Tarbiyah apa? Untuk apa? Untuk dia bersedia nanti dengan satu rintangan yang lebih cekal daripada tu. Jadi nisbah dia sebelum terima wahyu dalam keadaan yatim piatu, dibesarkan supaya pergantungan dia hanya pada Allah Ta'ala yang satu, walaupun belum pada ketika itu dia diberi wahyu. Itu kot sekali lalu dengan bahasa demikian. Lain? Ya. Sama. Manusia yang martabat dia takkan turun sama sekali, Nabi. Sentiasa naik. Atas kita bicara ni, apa sebab naik dia? Selagi ada umat yang berselawat salam atas dia. Jadi Nabi yang sentiasa naik sampai lani yang tak akan berhenti naik martabat dan kedudukan dia, macam mana? Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi-Nabi lain macam mana? Dan umat dia tak ada orang lah. Macam mana pun malaikat-malaikat doa lah untuk Nabi-Nabi Rasul, istighfarkanlah untuk Nabi-Nabi. Ya. Jadi memang martabat mereka sentiasa naik lagi. Lalu itu lain. Tiada harus itu. Tiada harus kita katakan dengan bahawasanya Nabi Muhammad itu mengambil manfaat dengan, melainkan pada tempat mengajar. Haram kalau asal fiqh, kalau atas hukum disebut tiada harus tu, dengan mana wayah rumu alaina, haram atas kita bicarakan kata kita berselawat ni Nabi dia ambil manfaat, selawat kita ni bermanfaat bagi Nabi, bahasa dia macam tu. Tak dibenarkan untuk kita bercakap dalam bahasa tersebut. Tu yang tidak harus, haram, melainkan melalui perjalanan yang betul salah silah. Okey, yang tu yang ada di sana tu, di sana ni apa ni, beberapakah yang
akan itu padahal Nabi kita Muhammad SAW itu telah dijadikan dia oleh Allah Ta'ala dengan kesempurnaan, kerana bahawasanya jika ada di sana sempurna maka hanyalah pada Allah Ta'ala. Jika ada di sana kesempurnaan, maka hanyalah pada Allah Ta'ala. Cuma nak kata sana tu kat mana tu uslub bahasa tu kan. Kalau adalah di sana kemuliaan, bahasa kita punya bahasa itu, bukan di sana tu nak menunjukkan satu tempat khas, tapi dia uslub bahasa. Macam ni kalau saya tengok macam ni, kalau adalah di sana kemuliaan, tentu yang mulia ni paling mulia Allah, dan mulia Allah tak bertambah. Kalau ada satu sudut lagi kesempurnaan, dan kesempurnaan tu bukan Allah tapi pada Nabi, pada Rasulullah, atau persoalan dia. Jadi kesempurnaan yang ada pada Rasulullah tu, adakah kesempurnaan dia limited takat tu saja, had tu saja, takkan naik-naik dah, ataupun dia ada kebengkalian untuk naik lagi? Atau dia kata dia makhluk, tentu tak jadi masalah untuk ada bertambah lagi daripada hak dulu. Kerana apa? Alam membuat makhluk. Bila makhluk sentiasa berubah, al-alam mutaghayyir. Allah subhanallah, tak ada apa-apa perubahan pada dia. Sekali lalu ke situ, dan ni mana bahasa ya sebenarnya. Kalau tak adalah di sana tu coronavirus, macam mana? Tentu kita tak kena PKP macam ni. Di sana tu di mana? Usul bahasa. Kalau nak syarah tu boleh juga lah. Kalau korang ada di sana tu mana? Di udara. Habis tak payah surai yang tu apa. Kalau adalah di sana, sana tu tak payah cari di sana di mana. Pasal sana tu nak menunjukkan andai kata. Tu bahasa dia. Dia satu andaian, satu kaedah. Nama buat andaian tu. Andai kata dibuat macam ni, macam ni, macam ni. Nescaya jadi macam ni, macam ni, macam ni. Dia andaian. Lagi kalau tak ada, sambung nanti insyaAllah. Iklam panjang umur, nanti kita akan jumpa lagi beberapa masalah dalam bab akidah yang tak dibenarkan kita untuk kita bercakap, melainkan hanya dalam majlis ilmu kerana nak tutup jalan daripada keliru dan salah faham. Padahal tak sepatutnya salah faham tu kalau kita faham betul dengan kaedah-kaedah, tapi takut ada salah faham. Nanti jumpa akan datang lagi lah apa benda tu, insyaAllah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa bi rahmatika ya arhamar rahimin, warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.